Sekarang ni kalau kita tengok USD tengah kuat dalam pasaran dan saya jangka dia akan kuat sampai hujung tahun ini. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab baru-baru ni kalau kita tengok ucapan daripada FOMC di mana Federal Reserve bersikap hawkish yang mengeluarkan statement diorang akan terus kekalkan kadar faedah di paras tertinggi dan mungkin dia juga akan menaikkan kadar faedah bila-bila masa bila perlu yang akan membuatkan USD kuat sampai hujung bulan ini. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke YouTube channel saya. Saya seorang full-time trader, alright, dan juga saya akan memberi education, tentang trading, fundamental, technically, supaya korang boleh dapat manfaat dan juga pembelajaran daripada macam mana boleh improve skill korang daripada trading. So lain video ni sampai habis, banyak saya nak sembang pasal USD, kenapa USD akan kuat dan kenapa kita boleh gunakan kekuatan USD ni untuk kita sell gold, sell euro USD, sell GBP USD di long term. So video ni akan bermanfaat kalau korang faham, kalau korang stay tune sampai hujung video ni, insyaAllah korang akan dapatlah segala ilmu untuk korang bersiap sedia menghadapi market. So kalau kita tengok baru-baru ni, tak silap saya pada 21 hari bulan pada 21 hari bulan di mana Federal Reserve telah menaikkan kadar, tidak menaikkan kadar faedah, dia masih kekalkan kadar faedah. Kalau kita tengok pada 21, alright, 21 hari bulan dekat sini, iaitu dekat sini 21 hari bulan September, baru-baru ni minggu lepas di mana Federal Reserve kekalkan kadar faedah pada 5.5%, di mana agak tinggi juga 5.5% kadar faedah, agak tinggi, dan dia bukan agak kekalkan kadar faedah begitu saja, tapi dia mengeluarkan statement di mana, alright, di mana statement tu kalau kita tengok, alright, Federal Reserve keep a rate steady, top policy stand as soft landing hope grow. US Federal Reserve held interest rate steady on Wednesday but shift a hawkish monetary policy statement. Maksudnya shift kepada hawkish policy itu maksudnya dia bersikap hawkish. Jadi kat sini kalau kita tengok kan, untuk sentimen market kita biasanya akan ada dua lah, iaitu dovish dan juga hawkish. Dovish ni dia more kepada melemahkan currency. Tapi sikap hawkish ni ataupun sentimen hawkish ni dia akan membuatkan currency tu kuat. Jadi kalau kita tengok dekat sini, hawkish policy statement akan membuatkan US dollar kuat dalam pasaran. Dan dia bukan setakat tu saja, and is officially increased belief that success is lowering inflation without wrecking the economy or leading to lost job losses. Maksudnya dekat sini kalau kita tengok, tujuan kadar faedah dikekalkan untuk paras yang tertinggi dan dia cakap dia boleh menaikkan kadar faedah ni disebabkan inflasi dekat US terlalu tinggi. Sebenarnya diorang punya target inflasi ni adalah 2% sahaja, tapi sekarang ni kalau kita tengok dia berada somewhere 3% ataupun 2%, 3% tak silap saya. Jadi diorang nak bawa pergi ke 2% sebab bila inflasi menaik, kita tahu harga barangan akan menaik, harga servis akan menaik, membuatkan lebih ramai yang tak boleh nak membeli barang. Jadi bila purchasing power berkurang, membuatkan ekonomi tidak boleh berjalan dengan lancar. Maksudnya tak ramai membeli, kerajaan tak ada duit lah kan, ekonomi tak adalah bergerak lancar kan. Jadi lebih ramai pergi beli barang, purchasing power kuat, ekonomi berjalan lancar, kadar KDNK kuat, lebih ramai boleh pergi bekerja kan. Jadi kat sini itulah yang dia nak buat. Dia nak membawa inflasi ke paras 2% dan dia tak nak cederakan sektor pekerjaan. Sebab kalau kita tahu, mungkin kalau kadar faedah tinggi, sebenarnya agak akan ada kesan juga kepada bisnes-bisnes besar sebab dia orang tak boleh nak pinjam terlalu banyak sangat. Sebab apa? Sebab bayaran kadar faedah tu terlalu tinggi, membuatkan dia orang tak boleh nak pinjam banyak. So bila dia pinjam, dia kena bayar dengan dividen sekali lah. Interest rate, kadar faedah sekali lah. Bila kadar faedah tinggi, dia orang pun akan fikir juga, oh patut ke aku pinjam? Sebab bisnes ni kebanyakannya dia orang akan pinjam lah, dia orang akan pinjam dan gunakan duit tu untuk run business kan. Jadi bila
lebih ramai pinjam dari segi kalangan bisnes-bisnes, lebih ramai run bisnes, lebih ramailah orang-orang boleh pergi bekerja. So benda ni dia ada kait rapat. Okay, interest rate, inflation, kadar KDNK dan juga sektor pekerjaan ni dia agak apa ni, dia agak macam ada connectivity. Okay, so people hate inflation. Ni adalah ucapan yang disampaikan oleh Federal Reserve. People hate inflation. Okay, Jeremy Powell said in press conference after the end of the 2-day policy meeting at which central bank officially held the benchmark overnight interest rate in the current 5.2% to 5.5% range, but stretch a stricter policy path moving forward in an inflation fight they now see lasting into 2026. Sebab diorang cakap ni, untuk nak bawa inflasi menurun ni, okay, dia akan ambil masa. Dia takkan macam gitu je boleh membuatkan inflasi jatuh daripada paras yang tinggi. Okay, so dia akan ambil masa. Mungkin diorang target sampai tahun 2026. But a solid economy will still strong job, Powell say, will allow the central bank to keep that additional pressure on financial condition through 2025, much less of a cost to the economy and the labour market than in previous US inflation. Okay, jadi diorang target macam 2026, 2025 mungkin baru kita boleh tengok inflasi stable, rendah. Jadi mungkin tahun-tahun itulah baru mungkin diorang akan cuba menurunkan kadar faedah. Okay, so sentimen ni sebenarnya membuatkan agak positif kepada US dollar dan dia boleh membuatkan US dollar kuat dalam pasaran. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, seminggu dua ni kita boleh nampak, okay, US dollar tengah kuat secara agresif dalam pasaran. Ramai yang tak tahu macam mana kita nak gunakan statement ni, kita nak gunakan US dollar yang kuat untuk kita nak trade gold, untuk kita nak trade Euro USD, untuk kita nak trade GBP USD. Kalau kita faham benda ni, sebenarnya trading tu dia akan jadi lebih mudah sebab kita faham apa yang berlaku di sebalik tabir pergerakan besar macam US dollar tengah kuat, gold tengah drop. Okay, jadi kita tengok secara teknikal, kita kena faham fundamental. Kalau kita tengok dekat sini, menyokong untuk US dollar kuat. Saya target at least sampai hujung tahun ni lah, mungkin hujung tahun ataupun awal tahun 2024. Mungkin lepas tu kita boleh nampak akan ada sideways ke apa ni dari segi long term. Jadi kalau kita tengok dari segi macam US dollar. So ini adalah US dollar DXY, okay. So kenapa kita nak kena gunakan US dollar ni? Sebab majority trader-trader semua trade pair yang ada US dollar. Contohnya macam gold ada US dollar, Euro USD ada US dollar, GBP USD ada US dollar, AUD USD, NZD USD, banyaklah currency, USD JPY kan, banyak currency yang menggunakan US dollar. Jadi kalau kita faham pasal US dollar je, senang untuk kita nak trade Euro USD, GBP USD, gold, semua senang. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, so ni adalah monthly time frame untuk gold dollar, di mana kalau kita tengok di paras 102, okay, 102, 101 lebih kurang. Kalau kita tengok harga masih maintain, okay, sejak daripada Januari lagi. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah candle Januari, iaitu candle pertama merah ni datang pada bulan Januari, Januari 2023. Lepas tu kita boleh nampak dia agak sideways je. Okay, Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai. Okay, lepas tu kita ada Ogos. Dan apa yang kita nak kena perhatikan dekat sini, kalau kita tengok dari segi, kita tengok daripada candle je. Kita tahu ni adalah monthly candle, tapi kita tengok daripada persepsi teknikal. Kalau kita tengok kat sini, kita akan ada kawasan resisten. Okay, lebih kurang dekat harga. Kejap lagi kita tengok harga berapa. Kalau kita tengok kat situ, kita akan ada resisten, which is harga sekarang tengah membuat breakout. Kita boleh nampak monthly candle untuk September ni dia tengah breakout. Jadi ini apa maksud benda ni? Dan benda ni macam mana dia boleh memberi kita peluang untuk kita nak sell gold, Euro USD, GBP USD kan? Kalau kita tengok, kalau anda kata dia breaks resistance ni, apa maksud dia? Maksud dia kita boleh nampak dekat sini momentum untuk buy US dollar tengah kuat. Okay, US dollar tengah kuat dalam pasaran. Dan apa yang kita kena beri perhatian adalah sejauh mana dia boleh menaik. So kita target high dia. High dia adalah dekat kawasan sinilah, di mana baru-baru ni dia naik sampai 112. So sebelum ni kalau kita tengok resistance ni akan berada dekat 105. Tapi untuk hari ni punya semasa punya harga dolar dekat 106. Jadi dia dah break resistance. Belum close je. So saya rasa dia akan close atas lah kan. Dan dia akan membuka peluang untuk minggu-minggu akan datang, which is let's say kalau candle ni close macam ni kan. Let's say dia close macam ni. Dan saya percaya bulan yang baru juga, macam bulan Oktober juga, dia boleh continue untuk push up.
dia boleh continue untuk push up at least sampai ke paras kawasan resistance sini 112. Itu adalah high di mana dia buat pada saya rasa pertengahan tahun lepas lah, Oktober, okey, Oktober tahun 2022. Jadi kita boleh nampak cycle market untuk US dollar ni saya rasa dia akan kuat di masa akan datang at least sampai hujung tahun ataupun pertengahan tahun depan, okey, di mana kita akan tengok more kepada downside untuk gold, Euro USD, GBP USD, okey. So kita boleh nampak sebab disandarkan oleh dolar kan. Okay, sebab apa saya cakap dia target sampai situ? Sebab once dia break kawasan resisten dekat 105 ni, okay, kita boleh nampak kita akan ada clean structure dari segi monthly. Monthly kita ada clean structure sampai ke dalam kawasan 112. Tapi benda ni dia tak akan berlaku sekelip mata lah. Kita tahu, kita faham kan, okay. Dia mungkin boleh membuatkan harga akan membuat retracement dekat smaller time frame. Kalau kita tengok weekly, bermula daripada 17 Julai. Okey, kita boleh nampak semuanya hijau. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini? Bermaksud candle yang hijau tengah menaik ni dia menunjukkan kekuatan daripada US dollar. Jadi in some time, okey, in some time kita boleh expectkan US dollar ni akan membuat retracement tapi bukanlah untuk nak menjadi terus lemah. Mungkin minggu baru dia akan buat retracement macam ni, okey, mungkin buat satu benda macam ni and then it should continue push up. Okay, dia boleh continue untuk push up. Alright, dengan minggu yang baru nanti kita akan ada news daripada NFP, lepas tu kita akan ada CPI. Jadi benda-benda ni akan memberi pengaruh lah. Jadi kalau news tu lemah ke apa, boleh membuatkan US dollar membuat retracement sebelum dia continue untuk menaik. Jadi kita boleh faham lah dekat sini kan, okay, there's a huge potential untuk upside. Okay, at least buat target semasa ni saya target untuk 107. Okay, tapi once kalau kita dah dapat retracement apa semua, saya target dia boleh menaik sampai ke kawasan 110. Okay, 1110, 110. Okay, di mana itu adalah satu kawasan resisten untuk weekly. Dan kita boleh nampak dekat daily pun sama. Once daily kalau kita dah tap ke kawasan resisten 107 ni kan, kita boleh nampak dia akan continue menaik. Kalau kita tengok daripada sini pun kita boleh nampak yang selepas dia down, sekarang ni dia tengah push up. Okay, dia tengah membuat uptrend lah. Jadi kita boleh nampak dolar ni tengah uptrend. Jadi kita nak pastikan dia boleh continue uptrend, kita kena dapatkan fundamental yang boleh memberi dia kuat. Contohnya macam FOMC itulah. FOMC itu salah satu news yang besar dan boleh membuatkan perubahan trend. Okey, boleh kekalkan trend dan boleh membuatkan perubahan trend. News FOMC memang macam tu. Okey, dia punya sebab dia long term. Interest rate ni, okey, dia punya cycle daripada interest rate yang rendah pergi ke kuat dan kuat pergi ke rendah ni dia macam satu cycle yang lama. Okey, itulah membuatkan perubahan trend. Mungkin cycle ni boleh untuk kekal lagi setahun setengah, 2 tahun. Okey, jadi kita boleh nampaklah target saya once kalau kita dapat retracement, kalau kita tak dapat retracement pun saya target dia boleh pergi ke 10788 80 dan mungkin juga dia boleh naik sampai 111082 dan target saya untuk hujung tahun ini. Okey, hujung tahun ni mungkin 113 113,400 ataupun 114,250. Okey, itu adalah target untuk long term saya. Alright. So, macam mana kita nak gunakan benda ni untuk kita trade gold ke apa? Jadi kalau kita tengok gold kan, let's say kalau kita tengok gold kat sini. Alright, contohlah sebagai contoh kan, kita nak tengok gold. Gold kita tengok kan, selepas dia membuat paras tinggi dekat kawasan let's say 2000 lah, 2000, 2060, 2040. Lepas tu kita boleh nampak dia hanya membuat lower high sahaja. Okay, hanya dia membuat lower high sahaja. Alright, dia turun, dia membuat lower high, dia turun, dia buat lower high, dia turun, dia buat lower high. Lepas tu dia turun, dia buat lower high. Dan kita boleh nampak benda ni membuatkan dia ada tekanan untuk nak continue push ke bawah. Okay, dia ada tekanan untuk nak membuatkan gold ni downtrend. Alright, so untuk bagi saya long term ni, gold once kalau kita dapat pecah kawasan lebih kurang dekat 18 ni, 1880, saya target dia akan pergi ke kawasan 1820, 18 dan mungkin juga dia boleh turun bawah kawasan 18, which is kalau dia pecah kawasan 18 ni dia boleh bawah
turun bawah 18, mungkin 1780. Okey, jadi kita boleh nampaklah perubahan dinamik market ni daripada para 1880 kalau dia pecah, okey, which is memang possible sebab kalau kita tengok sekarang ni ada more kepada demand untuk dolar, membuatkan dolar kuat. Okey, jadi kalau kita dapat dia break ke bawah, alright, dia boleh continue push ke kawasan 1800 dari segi long term. Okey, so financially kalau kita tengok kan dari segi trade forex ni kita kena tahu technical dan juga fundamental lah. Okey, di mana kalau kita tengok gold tengah turun ni kita kena tahu kenapa gold turun dan agak-agak dia boleh turun lebih lama tak. Jadi kita akan jadi golongan yang lebih awal untuk dapatkan info ni dan kita boleh trade dengan jelas. Okey, jadi kalau kita tengok kan gold ni kita cuba untuk sell je lah. Tapi pada masa yang sama kan dia boleh ada retracement. Dia boleh ada retracement macam 200 pips, 300 pips. Itu hanya sekadar retracement di mana kalau kita tengok benda tu buat kat sini. Dia buat low, dia buat retracement. Okay, so dia tetap buat lower high and then dia continue balik ke bawah. Jadi ini kita boleh panggil dia fasa retracement lah selepas jatuh besar macam ni. Alright, so gold tengah downtrend. Okay, kalau kita tengok Euro USD pun saya rasa tengah downtrend juga. Alright, Euro USD ni adalah daily. Daily kalau kita tengok untuk Euro USD ni dah hampir jatuh 600 pips lebih. Okey, untuk downtrend, tapi kita boleh nampak dia akan ada fasa retracement. Jadi mungkin kalau kita dapat satu retracement mungkin ke kawasan dalam 1.06500, mungkin kita boleh dapat penurunan lah kan. Jadi kesimpulannya kalau kita tengok ucapan daripada Jeremy Powell ni membuatkan dolar kuat dalam pasaran, alright, mencetuskan dolar demand dalam pasaran, dolar dominan dalam pasaran dan boleh membuatkan, bukan setakat boleh, akan membuatkan Euro USD turun, GBP USD tengah turun kat sini kalau kita tengok, right, tengah downtrend. Okey, begitu juga dengan Euro USD tengah downtrend. Kalau kita tengok gold pun sama. Okay, gold pun tengah downtrend. Alright. Jadi senanglah untuk kita trade kan. Kita just tunggu dia buat satu retracement, lepas tu kita sell. Alright. So kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa untuk follow, subscribe dan korang boleh bertanya soalan. Ada apa yang tak faham dalam video ni, korang just komen. Dan apa pendapat korang tentang dollar dominant sampai hujung tahun ni ataupun pertengahan tahun, awal tahun depan. Dan kita boleh nampak mungkin gold jatuh bawah kawasan 18 ataupun mungkin juga boleh pergi sampai 1780 untuk gold sebab dolar dominan dalam pasaran. So itu saja video kali ini. Okey, untuk nak sampaikan kenapa dolar tengah kuat dan sejauh mana dolar boleh kuat untuk long term. Alright. So thank you so much kalau korang stay tune sampai hujung video ni. Saya harap video ni membantu korang. So terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video.